Untuk kuliah hari ini, saya fokuskan dengan sistem daylight composite ya. Jom kita mula. Terdapat dua jenis sistem daylight iaitu sistem composite atau complete dan juga sistem modular. Kita pergi kepada jenis composite ataupun complete ya. Okey, composite ini bermaksud komponen dalam daylight itu sendiri. Okey. Contohnya pada sistem composite atau sistem complete ni dalam daylight tu dia ada sistem film supply ataupun film dispenser. Dia boleh mengeluarkan filem yang telah didedah dari kaset dan ia juga mempunyai prosesor. Okey, sistem daylight composite mempunyai bahagian pengisian filem yang boleh mengisi 5 hingga 7 magazin filem. Okey, magazin filem ni adalah kotak filem lah ya. Okey, kita tengok apa itu sistem daylight composite ataupun complete. Okey, ini kalau kita tengok gambar rajah ini. Okey, untuk daylight complete daylight ataupun daylight composite, okay, dia ada filem magazine. Okay, kat atas tu filem magazine tu adalah macam kotak filem lah. Dalam tu ada banyak-banyak filem disimpan di situ. Dia ada microprocessor dan LED display. Okay, dia boleh membuka kaset. Okay, dia remove film from the cassette. Okay, dia ada untuk cetak patient identification. Ini storage area for cassette. Okay, ini prosesor ya, prosesor ada di bawah. Okay, kemudian kita tengok macam mana processing atau proses penggunaan sistem daylight. Pertama, kaset yang mengandungi filem didedah akan dimasukkan ke dalam unit hadapan iaitu door. Okay, kat sini Okay, kaset yang mempunyai filem yang didedah akan dimasukkan melalui sini. Tengok. Okay. Kemudian kaset itu akan dibuka. Okay. Microprocessor akan mengesan kod pada kaset untuk tahu saiz filem. Okay. Microprocessor kat sini. Okay, dia akan tengok kod pada kaset. Dia ada kaset khas lah. So dekat kaset tu dia boleh tahu kod. So berapa saiz filem yang berada dalam kaset tersebut. Kemudian kaset akan dibuka, filem ditarik keluar ke bahagian X. Okey. Kita masukkan kaset dalam ni, lepas tu kaset akan dibuka, kemudian filem ditarik keluar. Tengok bahagian X ni. Filem ditarik keluar ke bahagian X. Okey, kemudian apa terjadi? Identiti pesakit dan info lain akan dicetak pada sudut filem oleh sistem kanta. Okey, kemudian apabila filem ditarik keluar pada bahagian X, identiti pesakit dan info lain akan dicetak pada sudut filem oleh sistem kanta. Ini sistem kanta lah. Patient identification card holder kat sini ada sistem kanta. Okey. Kemudian roller akan membawa filem ke prosesor. Okey, ni roller dia akan bawa filem ke prosesor. Prosesor adalah di bawah lah. Okey. Apabila filem yang diekspos tadi akan ke prosesor bawah lah. Okay, kemudian filem akan keluar melalui filem bin. Okay, habis satu cycle untuk filem diproses. Okay, kita pergi kepada kaset yang kosong di atas ni. Dia ada kaset yang kosong tadi sebab dia dah bawa keluar filem. Okay, apa yang terjadi pada kaset yang kosong ini? Okay, pembawa filem slide ni sini. Okay, slide ni berfungsi untuk keluarkan filem dan masukkan filem semula pada kaset yang sudah kosong ya. Kemudian pembawa filem ini atau slide ini akan menunggu filem baru jatuh daripada filem magazine. Okey, filem baru akan jatuh daripada filem magazine sekeping ya. Okey, filem magazine ni juga dikenali sebagai filem dispenser. Okey, sekeping filem baru akan dijatuhkan dari filem magazine ke slide ni. Okay. Kemudian membawa filem masuk ke kaset. Okay. Filem baru ni akan masuk ke dalam kaset dan kaset akan ditutup dan unit hadapan daylight ini akan dibuka semula.
Ini door ni akan dibuka semula. Ya. Kaset ini, kaset yang telah diisi dengan filem yang baru, boleh diambil di hadapan door ni dan boleh digunakan untuk dedahan yang lain. Okay. Ini adalah cara bagaimana sistem daylight komposit berfungsi. Ya. Sistem ini mengambil masa 12 hingga 15 saat untuk melengkapkan satu kitaran masuk filem. Okay. Segala fungsi dilakukan akan dipaparkan di unit paparan LED. So, dia ada satu paparan LED. Okay. Namun, terdapat juga fungsi-fungsi lain. Ya. Contohnya, kita cuma nak dia keluarkan filem, proses dan memulangkan kaset yang kosong pun boleh. So, kita boleh set. Sekiranya kita tidak mahu pengisian semula filem, maka kita boleh setkan ia. Maknanya, dia pulangkan semula dengan kaset yang kosong. Ataupun kita nak memasukkan filem pada kaset sahaja. Okay, kita boleh pilih. Kan? Kita nak masukkan filem pada kaset sahaja. Contohnya ada kaset banyak kosong. So, untuk kita masukkan secara manual di darkroom adalah sangat rigid. Kan? Susah prosedur tu. Jadi, kita letakkan saja kaset kosong. So, nanti dia akan detect saiz kaset yang sesuai untuk dimasukkan filem yang sesuai di dalam kaset. So, kita boleh pilih untuk memasukkan filem pada kaset sahaja pun boleh. Okey. Seterusnya, untuk mengeluarkan filem, proses dan memasukkan filem ke dalam kaset memografi. Okay, dia boleh detect kaset jenis apa juga. Okay. Dan menukar filem ke dalam kaset. Sebagai contoh, kaset tu sudah terisi filem tetapi kita tak mahu filem jenis itu. So, kita boleh minta dia menukar filem di dalam kaset. Okay. Untuk mencetak identifikasi pesakit di atas filem, identifikasi pesakit boleh dicetak menggunakan kamera identifikasi sebelum filem dikeluarkan dari kaset, ataupun bagi sistem daylight komposit terdapat sistem untuk mencetak identifikasi pesakit juga. Jadi, kad identifikasi pesakit akan diletakkan pada slot di unit hadapan daylight dan akan dicetak melalui sistem kanta. So, sistem daylight juga ada sistem untuk mencetak identifikasi pesakit dan tak perlulah kita cetak menggunakan kamera identifikasi. Okay. Untuk prosesor automatik, kita perlu cetak identifikasi pesakit dahulu di kamera identifikasi sebelum kita proses di prosesor automatik. Tetapi untuk sistem daylight tidak perlu sebab kita boleh saja cetakkan identifikasi pesakit ini menggunakan sistem daylight. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri kaset untuk sistem daylight. Pertama, kaset mestilah sesuai dengan sistem daylight tersebut dan ia adalah dibekalkan oleh pengeluar yang sama. So, sekiranya sistem daylight ini dikeluarkan oleh kilang A, maka kilang A lah yang akan membekalkan kaset untuk sistem daylight. Berbentuk buku atau bersegi empat, sama saja macam konvensional punya. Okey. Bahan binaan ringan dan lebih kukuh dari kaset biasa, bucu yang tidak tajam, mempunyai ciri yang sama dengan kaset konvensional dan ia mempunyai sistem barcode yang sesuai untuk mengesan saiz kaset dan saiz filem di dalam kaset. Okey, seterusnya mempunyai sistem kunci yang sesuai untuk sistem daylight sebab sistem daylight dia boleh membuka kaset untuk sistem daylight sahaja. Okey, dia ada kunci khas dia lah. Mempunyai tertingkap identifikasi bagi rakaman ID pesakit. Permukaan skrin tidak licin untuk elak filem terlekat pada skrin semasa proses pengeluaran filem. Okey, ini adalah ciri-ciri kaset sistem daylight. Okey, seterusnya kita pergi kepada dispenser filem. Okey, kalau lihat gambar sebelum ni, dispenser filem adalah pada bahagian filem magazine tadi. Filem dispenser boleh menyimpan 100 hingga 135 keping filem dalam satu-satu masa. Okey. Ini dispenser filem. So, kita pergi kepada prosesor pula. Prosesor biasa berada di bawah sistem keluar dan masuk filem dari kaset.
Okay, biasanya di bawah lah, di bahagian bawah. Okay, macam ni di bahagian bawah. Okay, ataupun mungkin beginilah, di bahagian bawah tepi, atau di bahagian bawah filem unloader dan loader, ataupun di bahagian bawah juga tetapi di sebelah filem loader unloader ni lah. Seterusnya kita pergi kepada fungsi microprocessor sebuah sistem daylight. Okey, microprocessor untuk monitor operasi, untuk memastikan operasi adalah dalam sequence. Okey. Kedua, untuk kenal pasti kesilapan sistem, dan dia akan paparkan pada display tu sebagai fault code. Ketiga, memberi amaran yang bekalan filem sudah berkurangan. So dia ada bunyi buzzer dan dia ada display warning di bahagian LED display tu. Okey. Seterusnya, mengenal pasti saiz dan bilangan filem yang digunakan serta merikut kesilapan sistem dan bilangan kesilapan. Okey. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan sistem daylight? Okey, kelebihan dia adalah pertama, untuk masuk dan keluarkan filem dan proses filem adalah semua dalam satu mesin. Okey. Yang kedua, sekiranya mengalami masalah, kaset boleh digunakan secara manual dan proses filem secara non-daylight. Maksudnya sekiranya ada masalah sistem daylight tidak boleh digunakan atau rosak, filem boleh dicuci dengan proses automatik juga. Okey. Seterusnya, tidak memerlukan penambahan bilik gelap sekiranya kita menggunakan sistem daylight lah. Tapi untuk kekurangan sistem daylight ni jika ada masalah ke semua sistem loader, unloader dan processing tidak boleh digunakan. So dia kira down semua. Okey. Dan sekiranya beban kerja meningkat, jurus X-ray perlu menunggu kaset untuk reloaded dan filem untuk dicuci. Okey. Ni kalau banyak kerja atau banyak kes, so kita perlu menunggu sedikit lah. Ya, tetapi ia tidaklah selama kita menggunakan mesin processor automatik. Ya. Okey, di sini ada satu contoh sistem daylight composite, mesin daylight composite. Okey, kalau tengok yang gambar yang ni adalah kita tengok dia punya filem magazine adalah di atas dan processor adalah di bawah. Ataupun ada daylight composite yang magazine dia di bawah dan prosesornya di sebelah lah, di sebelah-sebelah. Okey, yang saya cerita pada slide sebelum ni. Okey. Okey, sampai di sini saja kuliah untuk hari ini. Next kita akan sambung dengan sistem daylight modular pula ya. Okey, terima kasih semua.